Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sambungnya kita dalam kitab Hidayatus Salikin, Faslun fi adabil wudu. Faslun fi adabil wudu. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mengambil air sembahyang. Perbincangan kita malam ini iaitulah tentang cara-cara mengambil air sembahyang, wudu. Maka apabila selesai daripada istinja, maka jangan engkau tinggalkan bersugi. Tahu mana apa bersugi? Kenal bersugi? Gosok gigi lah bersugi tu. Bersugi maknanya gosok gigi. Sama ada dengan kayu ke, dengan brus ke. Ya betulnya kita nak lakukan siwak, gosok gigi, bersugi. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabb. As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabbi. Maksudnya bersugi itu menyucikan bagi mulut, lagi meredakan bagi Tuhan. Faedah bersiwak ni, bersugi ni, yang pertama sekali mulut kita bersih daripada tahi giginya, daripada bau-bauan yang tidak baik. Lebih daripada itu lagi, faedah kita lagi satu yang dapat, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan suka apabila kita ni bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Setakat tu as-siwak matharatul fami wa mardatur rabbi, itu hadis sahih yang diriwayat oleh An-Nasa'i dan lainnya. Wa muhiddatun lil basar. Sambung wa muhiddatun lil basar tu tak dalam kurungan situ. Maksudnya menerangkan bagi mata. Mana riwayat tambahan sini, faedah yang ketiga menerangkan bagi mata. Kalau kita bersiwak ni mata jadi cerah. Hadis tambahan muhaddatul basar ni dengan lafaz yang lain, tapi kata Al-Haythami hadis tu tambahan tu dhaif. Jadi yang sahihnya setakat mardatul lirabbi. Tambahan yang akhir tu dhaif sanad dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwak. Artinya satu sembahyang dengan bersugi itu terlebih afdal daripada 70 sembahyang dengan tiada bersugi. Tanda sini hadis ni sembahyang lebih daripada 70 kali ni hadisnya dhaif. Diriwayat oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, sanad dia dhaif, sanad dia lemah. Asas fadilat bersugi itu ada, hadisnya sahih, tapi hadis yang mengatakan sembahyang dengan bersugi 70 kali lebih baik daripada tak bersugi itu lemah. Yang pentingnya kita ambil hadis asal yang Nabi kita sebut nanti, hadis yang seterusnya ini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Artinya jikalau tiada bahawa kesukaran atas umatku, mana kalau Nabi tak rasa tidak menyusahkan umat dia, tak takut susah umat dia susah, nascaya aku suruhkan akan mereka itu dengan bersiwak pada setiap-tiap kali salat. Maknanya Nabi cita-cita dia nak suruh umat dia ni bersiwak setiap kali nak salat. Dalam riwayat lain, fi kulli wudu, setiap kali ambil wudu hendaklah bersiwak. Tapi walaupun begitu,
kita kena ingat cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada nak suruh kita buat benda ni. Tapi oleh kerana dia takut menyusahkan umat dia, Nabi tidak paksa. Mana bila tak paksa, buat itu lebih baik, kerana ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Tanda situ hadis rawahu Muslim. Muslim ni seorang imam yang dalam dia punya kitab nama Sahih Muslim. Mana hadis itu sahih lah, hadis Muslim. Tetapi jangan bersugi pada ketika puasa kemudian daripada gelincir matahari, kerana yang demikian itu makruh. Maknanya dalam kitab kita ni kata siwak ni kita boleh sentiasa kena bersiwak kecuali waktu kita berpuasa selepas daripada gelincir matahari, mana lepas zuhur. Bila lepas zuhur tidak disunatkan lagi bersiwak kerana bercanggah dengan hadis lain. Hadis mana pula? Ada lagi hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bau mulut orang berpuasa tu lebih harum daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersiwak hilang bau mulut sana, jadi tak adalah fadilat bau mulut orang puasa tu. Kerana itulah mazhab Syafi'i kata, ulama-ulama Syafi'i kata makruh bersiwak selepas daripada gelincir matahari, mana selepas zuhur. Tapi ulama-ulama lain bahas, dia kata tidak makruh kerana hadis siwak ni umum. Hadis siwak umum. Dan bau mulut orang puasa ni bukan mari di mulut dia. Dia mari daripada maidah yang kosong. Perut dia kosong. Bila kosong dia keluar awak. Keluar awak ni lah yang bau mulut orang berpuasa. Mana bukan mari mulut, mari daripada dalam perut dia. Simpulannya ada dua pendapat sini makruh dalam kitab kita ni. Ada yang kata tidak makruh. Mana kalau kita nak buat benda ni tak perlu kita perbahapannya. Kalau kita nak buat pun ada sandarannya, kalau tak siap buat pun ada sandarannya. Dan kemudian daripada itu, kemudian daripada apa itu? Kemudian daripada bersugi, maka engkau duduk di tempat tinggi padahal menghadap kiblat. Duduk di tempat yang tinggi menghadap ke arah kiblat supaya tiada kena akan dikau kepercikan air. Tujuan duduk tempat tinggi ni supaya bila kita ambil wudu, air wudu tu tak percik ke kita, tak mecik kepada pakaian kita dan sebagainya. Dan baca olehmu. Jadi semua bacaan dalam basuh anggota wudu ini bukan bersandar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya para ulama di antara Imam Ghazali rahimahullahu taala buat hadis ni, bacaan begini bukan daripada hadis. Maknanya dia baca berdasar kepada setiap tempat kita basuh tu, kita baca munasabah dengan tempat dia. Dia tak kata hadis. Ini bacaan yang yang ditulis oleh, yang dibaca oleh ulama. Dan baca olehmu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Arti dianya bismillahirrahmanirrahim, biasalah makna kan. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku minta berlindung denganmu, min hamazatis syaitan, daripada gangguan syaitan. Pasal itulah setiap kita nak beribadat, nak baca Quran, nak apa, kita kena a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab syaitan ni memang dia akan mari. Bila kita nak ibadat, dia mari usik lalu. Tak nak bagi kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ganggu. Wa a'udzubika, dan aku minta peliharakan, minta berlindung daripada engkau ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, an yahdurun, bahawa datang mereka itu mengganggu. Jadi kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada gangguan. Jangan dia mari ganggu kita, syaitan. Kalau dia mari tak ada kerja lain dia, nak usik manusia, terutama dalam ketika kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian maka basuh kedua tanganmu 3 kali. Yang ni Nabi kita suruh buat. Ada dalam hadis
Kita nak basuh tangan kita dahulu 3 kali. Dahulu daripada masukkan ke dalam bijana. Mana sebelum kita masuk tangan ke dalam bekas air, terlebih dahulu kita basuh tangan. Kerana tangan kita ni mari dia tak tahu di mana tempat. Mungkin bekas makanan, mungkin bekas kita sentuh apa-apa kerja yang kita buat. Basuh dulu, barulah kita masuk tangan dalam bekas. Air itu tidak menjadi kotor dengan tangan kita tadi. Dan baca olehmu, ini bacaan daripada Imam Ghazali. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzu bika minasy-syu'mi wal halakati. Artinya, wahai Tuhan kami, Allahumma, wahai Tuhan, inni as'aluka, bahawasanya aku mohon padamu, al-yumna, kesempurnaan, wal barakah, keberkatan, wa a'udzubika, dan aku minta peliharakan, minta berlindung, minasyu'mi, daripada kecelakaan, wal halakati, dan kebinasaan. Bacaan ni baik, makna dia baik. Dan engkau niatkan raf'ul hadas. Engkau niatkan rafa'ul hadas. Apa makna raf'ul hadas? Niat tu di mana? Dalam hati kita. Niat dalam hatinya, kita kerja yang kita nak buat ni nak mengangkat hadas. Itu makna raf'ul hadas. Rafa'ul hadas maknanya mengangkat hadas. Dan istibahatis salah, tanda itu istibahatis salah, maknanya nak mengharuskan sembahyang. Karena salat ataupun sembahyang ni tak boleh kita buat kecuali dengan kita berwuduk. Kalau kita tak berwuduk, boleh salat ke tidak? Tak boleh. Jadi pasal tu dia kata istibahatis salah ataupun raf'il hadas. Niat macam tu. Kerana tempat wajib niat itu pada ketika membasuh muka. Jadi dalam kitab kita ni, Quraiya menurut ulama Syafi'iyah ni, tempat wajibnya kita nak niat wuduk tadi waktu kita basuh muka. Tetapi sunat diniatkan mengambil air sembahyang pada permulaan membasuh tangannya. Basuh tangan hak tadi. Basuh tangan mula-mula sebelum berwuduk. Dan demikian lagi sunat niat itu berkekalan hingga selesai mengambil air sembahyang. Dia sampai habis sudah basuh kaki siap, barulah kita teruskan dengan niat itu. Habis. Kemudian maka ambil olehmu air 1 cebok dan berkomor-komor engkau dengan dia 3 kali. Berkomor, madmadah dia panggil, 3 kali. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri lak wa tsabbitni biqauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan artinya, wahai Tuhan, a'inni, tolonglah aku, ala tilawati kitabika, membaca kitab engkau. Tujuan aku ambil wuduk ni, lepas ni aku boleh baca Quran. Tolong baca Quran. Kalau Allah Ta'ala tak tolong kita baca Quran, nak baca sepipi sehari pun, nak baca 1 helai sehari pun tak dapat, tak boleh. Wa kathratiz dzikri lak, dan membanyakkan zikir pada engkau. Minta Allah Ta'ala tolong kita ni biar kita boleh berzikir banyak pada Allah. Dan tetapkanlah aku dengan sebutan yang tetap selama hidup di dunia dan di akhirat. Minta Allah Ta'ala tetapkan kita ni dalam dunia, dalam akhirat tetap di atas iman dan Islam. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cebok dan masukkan olehmu ke dalam hidungmu 3 kali. Masuk air dalam mulut, dalam komor-komor, kemudian masuk air dalam hidung pula. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma arihni, dalam riwayat lain, Allahumma awjidni, ya Allah, raihatal jannah wa anta radin anni, wa anta anni radin. Wahai Tuhanku,
Maksud dianya, arihni, dapatkanlah aku mencium raihatal jannah, bauan syurga. Dengan hidung aku ni minta bau syurga. Wa anta anni radin, dan engkau padahal engkau redha kepadaku. Aku boleh cium bau syurga dalam keadaan engkau redha kepadaku, ya Allah. Kalau Tuhan tak redha kepada kita, macam mana nak cium bau syurga? Syurga ni boleh cium bau daripada jarak yang jauh. Itu kelebihan dia. Maka keluarkan olehmu air yang di dalam hidupmu itu, yang cemar-cemar yang dalamnya, dan baca olehmu ketika itu, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku minta berlindung denganmu daripada segala bau-bauan neraka dan daripada kejahatan neraka. Minta. Setiap pergerakan ada bacaan. Sempat ke tidak tahun ni? Ya. Boleh ingat ke tidak? Kemudian engkau ambil pula air 1 cebok dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali. Basuh muka 3 kali. Niatkan daripada permulaan dahimu hingga dagumu. Start daripada dahi ni, basuh muka sini, turun kepada dagu hingga telingamu keduanya. Maknanya jarak basuh muka dia tak ada dahi kita ni sampai ke dagu ni, sampai sini. Di antara telinga ni hingga telinga ni, itu tepat jarak yang kita kena basuh muka. Dan sampaikan olehmu air itu kepada tempat yang tahzif. Apa makna tempat yang tahzif? Iaitu tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab mencukurnya. Orang perempuan cukur bulu dia situ, rambut dia situ, iaitu daripada antara hujung telinga dan atas pertengahan dahi. Sini hujung telinga ni, pertengahan dahi ni, celah dia panggil tahzib. Dan atas pertengahan dahi. Dan sampaikan olehmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4, iaitulah 2 kening dan misai, dan 2 bulu mata, dan 2 tali tudung. Apa mana tali tudung? Tali tudung yang berbetul telinga hingga janggut, dia panggil jambang. Nah, orang Kelantan panggil side band. Side band. Mari mana side band? Ambil pada kalimah apa side band? Inggeris. Orang Kelantan ni bisa kecak orang putih dia. Bahasa Melayu kata jambang tak? Yang kita panggil side band. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang. Kalau janggut nipis, kita kena basuh juga. Dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh janggut yang tebal. Kalau janggut kita ni tebal, janggut tebal, tak payah kita pakai sapu kat atas dia. Kalau janggut nipis for kita ni, kena masuk air lah ni. Janggut buat ada gini ada. Dan dibaca oleh pada ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyit wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuh a'daik. Artinya, wahai Tuhanku, bayyit wajhi, cerahkanlah mukaku ini, bersihkanlah mukaku ini dengan cahaya-Mu pada hari bercahayanya muka semulia awliya-Mu. Mana muka orang yang beriman bercahaya pada hari tersebut. Wala tusawwid wajhi, dan jangan engkau hitamkan mukaku bizulumat, dengan kegelapan daripadamu pada hari yang hitam muka semua seteru-seterumu, musuhmu. Mana orang beriman pada hari kiamat, muka mereka ini bercahaya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada muka yang hitam, ada muka yang cerah. Muka yang cerah ni muka orang beriman, muka yang hitam gelap ni muka orang yang tidak beriman pada Allah. Na'udzubillah. Dan sunat menyelati. Apa mana sunat menyelati? Janggut yang mana sunat kita masuk tangan ni, gosok ke dalam janggut kalau janggut kita tebal. Dan sunat melebihkan membasuh muka
daripada had wajibnya. Manakala wajib kita sakat tumbuh bulu dahi ni, kita terlebih sikit, dinamakan ghurrah. Apa makna ghurrah? Makna tempat putih yang akan tumbuh hari kiamat nanti, ghurrah muhajjalin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Itu hadisnya. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Hadis ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayat oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Maknanya, artinya bahawasanya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserukan mereka itu pada hari kiamat, padahal keadaannya mereka itu bercahaya-cahaya, muka dia, kaki dengan tangan, muka dan kaki tangan dia ni bercahaya, min atharil wudu, bekas ambil air sembahyang. Kesan daripada dia ambil air sembahyang itu, kaki tangan dia bercahaya. Pasal itulah kata di sahabat, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa kuasa, mampu daripada kamu bahawa melanjutkan ghurrahnya, tepat nak suruh cahaya dia tu, maka hendaklah diperbuatnya. Tapi janganlah basuh muka sampai kepala, tak boleh. Itu dia panggil melampau pula, lebih sikit daripada hak dia. Yang pentingnya kita yakin benda ni masuk semua dalam sepadan muka kita. Itu satu kelebihan lagi. 6. Dan kehinggaan. Apa makna kehinggaan? Ghurrah, tempat membasuh. Kehinggaan itu maksudnya tempat basuh yang paling, yang lebihnya. Ketika melebihkan membasuh anggota wuduk daripada tempat yang diwajibkan, itu bahawa dibasuhkan akan setengah lehernya di hadapan kepalanya. Maknanya kalau kepala kita sakit itu lebih sikit daripada hak muka, jangan lebih. Dan sunat membasuh mukamu 3 kali. Wajib basuh sekali, sunat kita basuh berapa kali? 3 kali. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu. Tangan kena basuh sekali dengan siku 3 kali, hingga hampir kepada kedua bahumu. Kerana pakaian dalam syurga itu sampai ke tempat air sembahyang. Mana Nabi kita dalam hadis dalam Quran ya, ila al-mirfaqaini. Mana mirfaqaini sekat ni ya, sekat siku kita. Mana kita lebih sikit. Sekat siku. Dan sunat didahulukan membasuh tangan yang kanan, kemudian maka yang kiri. Ini sunat lagi. Kita basuh tangan kanan dulu, baru basuh tangan kiri. Kalau basuh serentak pun tak apa, kalau basuh kiri dulu pun boleh. Sunat. Yang afdalnya basuh tangan kanan dulu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh tangan kanan dulu. Kemudian maka yang kiri, dan dibaca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kanan itu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Artinya, wahai Tuhan, berilah suratanku pada hari kiamat nanti dengan tangan kananku, dan kiralah amalanku dengan kiraan yang sedikit dan mudah. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan kiri, tangan yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zahri. Artinya, wahai Tuhan, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan suratanku dengan tangan kiriku ataupun daripada belakangku.
Mana-mana orang yang boleh surat tangan surat amalan dia tangan kiri atau ambil kod belakang begini, orang ni kena azab, wal iazubillah. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu. Kitab kita ni bagus. Dia tak ajar kita basuh kepala 3 urat rambut dak. Kamu sapu sekalian kepala kamu. Semua kepala basuh. Seperti engkau basuhkan kedua tanganmu. Basuh tangan semua, basuh kepala sama juga. Maka engkau pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan yang kiri, dan engkau taruhkan kedua-duanya itu di hadapan kepalamu. Macam mana cara dia? Tengok. Tok tangan dua, pertemukan jari hujung jari kanan dengan kiri kita, tok gini. Kemudian engkau taruhkan keduanya di hadapan kepalamu, tok sini. Ambil jari kanan ni, belaga sini, tok sini. Kemudian maka engkau lalukan kepada tengkukmu, tarik ke tangan kita ni masuk ke belakang sini, sampai sini. Kemudian engkau kembalikan ke hadapan kepalamu, tarik semula ke depan. Itu sekali basuh. Situ sapu yang pertama. Sapu yang kedua buat gini balik, tarik. Kalau 3 kali. Ada riwayat mengatakan sapu kepala ni sekali lah. Tapi dalam kitab kita ni 3 kali. Yang pentingnya cara buatnya nak sapu semua sekali. Jangan buat macam helikopter mandi. Kena helikopter apa? Orang Kelantan panggil tuyuk. Tak kena tuyuk. Nama apa bahasa Malaysia panggil apa? Nama dia, nama bahasa suratnya apa dia? Apa? Pepatung. Kenapa patung? Tak kena, dia kena tuyuk. Pepatung tak kena, tuyuk kena tak? Helikopter kena juga. Helikopter. Pepatung mandi ni macam mana? Dia colek dengan ekor dia, tek main atas air. Tak mahu macam tu. Mana kita pun kalau setengah orang ni ambil wudu, ambil tangan colek dalam air, tepat lagi ni. Ya. Yang naknya kita buat macam diajar sini, kerana ini sunnah Nabi SAW. Letak tangan dua gini, ambil air basuh, masuk gini, sekapal belakang, tarik depan balik. Itu baru sempurna basuhan sapu kepala yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pandai dah? InsyaAllah ta'ala. Dia kata takut kau cawa je. Ni setengah orang. Tak apa, kita ada sisir kan tak? Takut kau cawa je apa ni. Jadi amalan tadi 3 kali dalam kitab kita ni, dan dibaca olehmu, Allahumma ghashini birahmatik. Wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Maksudnya, ya Allah, lengkapkanlah aku dengan rahmatmu dan turunkanlah berkatmu ke atasku, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu pada hari kiamat nanti, yang mana tiada naungan melainkan naungan arasmu. Ya Allah, harim sya'ri, peliharakanlah rambutku dan kulitku daripada dibakar api neraka. Kemudian maka engkau sapu kedua telingamu di luarnya dan dalamnya. Telinga kita ni sapu di luar ni, dipanggil di luar, dan di dalamnya. Mana ambil tangan basuh tangan kita ni, masuk sini. Masuk gini kona, biar kena belakang tangan. Masuk. Jangan duduk main coleh begini ya. Biar sempurna basuhan. Karena itulah Allah dalam Islam ni dia ajar kebersihan. Pasal apa ya? Telinga kita banyak apa ni, karak, apa panggil, daki. Sebab kita tak ambil wuduk betul-betul. Kalau ambil wuduk dengan sempurna, tak ada daki dah gitu. Cantik. Macam mana cara? Engkau sapu kedua telingamu di luarnya dan dalamnya dengan air yang baru. Tak apalah, kita belajar ikut cara dia ni. Dan engkau masukkan akan kedua telunjukmu, dua telunjuk ni masuk dalam lubang telingamu, masuk dalam telinga, dan sapu olehmu akan luar dua telingamu dengan perut kedua ibu tanganmu. Masuk ni, jari telunjuk ni masuk dalam ni. Tak, perut ibu jari ni duduk gonyoh luar ni.
Pandai dah. Kan ambil uduk lepas ni macam mana cara? Dia cuba. Masuk tangan dalam telinga. Tak, ibu jari ni gosok luar ni. Barulah hilang habis sekali laki belakang telinga kita tu. Dan dibaca olehmu, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asma'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Artinya, ya Allah, jadikan aku daripada mereka yang mendengar akan perkataanmu. Minta telinga kita ni dengar perkataan Allah, Qurannya. Bukan sekat dengar, dan daripada mereka yang mengikut yang sebaik-baiknya. Kalau dengar saja tak ikut, tak jadi. Macam orang tuli. Dengar dan ikut. Ya Allah, dengarkanlah kepada aku seruan orang yang menyeru ke syurga. Kalau orang ajak kita nak pergi ke syurga, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah Ta'ala ajak kita pergi syurga. Buat baik. Dalam kita nak suruh telinga kita dengar. Dan tempatkan aku dalam syurga beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu doanya. Kemudian maka engkau sapu batang lehermu. Oh, ni tanda dalam kurungnya sikit. Kemudian maka engkau sapu batang lehermu. Jadi lepas basuh telinga ni, dia suruh sapu kata tekak ni. Buat ke tak buat kita? Buat. Tak buat. Buat apa? Gaji dah sapu kata tekak ni. Kalau lepas tengah ambil wudu, buat tanda kamu dia tu masuk dalam kurungnya. Kerana mashur raqabati amanum minal ghilli yaumal qiyamah. Artinya bermula menyapu leher itu sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Start daripada kamu dia tadi sehingga hari kiamat ni tok dalam kurungnya, tanda di situ tepi. Kata Imam An-Nawawi, tulis di tepi tu. Ini penting. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini, hadis sapu tekak ini maudhu' palsu. Laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada hadis Nabi. Tanda situ. Ini penting kena tanda. Bila hadis maudhu' kita kena bagi tahu sejelas-jelasnya. Kata Imam Nawawi, kita ulas sekali lagi. Hadis ini, hadis mashur raqabah ni maudhu', palsu, bukan daripada Rasul, tidak, bukan daripada ucapan, bukan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak boleh buat, tak payah buat. Bukan bagi penerang Nabi. Kalau kata ni hadis ni, jawabnya hadis palsu, hadis maudhu'. Habis dah tanda sekat tu. Oh, ni huraya dia ni. Kalau nak tulis, tulis. Kalau tak sempat tulis pun tak apa. Kata Imam Nawawi di dalam tempat yang lain, tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu yang menunjukkan tentang sapu di tekak ni. Walaisa huwa sunnah. Imam Nawawi kata ini bukan sunat, bal bid'ah, bah ini satu perbuatan bid'ah. Siapa kata? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi siapa dia sapu tekak waktu wudu, tak payah buatlah lepas pada ni. Nawawi kata bukan sunat, ini bid'ah. Itu apa ni? Perkara ini tidak disebut oleh Imam Syafi'i dan tidak disebut oleh kebanyakan ulama-ulama Syafi'i yang terdahulu. Itu kata Imam Nawawi. Kata-kata ini kita petik daripada kitab At-Talkhisul Habir yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi wa ala An-Nawawi wa ala a'immatil muslimin. Jelas dah situ. Maknanya hadis sapu tekak ni hadis palsu. Jadi tak payah buat. Bila hadis ni palsu, baca dia pun tak payah kita baca dah, sebab tak ada benda tu. Kemudian maka basuh kakimu yang kanan serta kedua kakimu, serta kedua mata kakimu. Mana mata kaki? Dekat mana mata kaki? Kaki ada mata ke tak? Ada mata kaki. Buku lali orang panggil tak? Mata kaki, buku lali, semua nama dia. Mana basuh kaki biar sampai buku lali. Hati-hati betul.
Biasanya basuh kaki ni lah yang orang tak katanya di tumit. Dia letak kaki di bawah paip, tak tengok, tak gosok di sebelah belakang kaki. Kena gosok di tumit kita tu. Pasal itulah dalam asar, wailun lil aqabi minan nar asbighil wudu, kata sahabat. Hendaklah kamu sempurnakan wudu. Wailun lil aqabi minan nar. Nabi bagi peringatan kepada sahabat dia, neraka wail bagi tumit yang tak kena air wudu. Jadi kita kena berhati-hati waktu ambil wudu, gosok kaki kita tu biar betul kena air di tumit dia tu. Basuh kaki kamu yang kanan serta kedua mata kakimu, dan hendaklah engkau selati. Selati maknanya masuk jari-jari kita ni akan segala anak jari kakimu yang kanan dengan kelingking tanganmu yang kiri. Tengok pandai cara dia. Waktu kita nak basuh kaki kanan, kita selaknya jari kaki kiri, tangan kiri, barulah tak rebah jadi. Dan engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan. Tukar, dia panggil silang. Maka engkau selati dengan kelingking yang kiri, dan dibaca olehmu pada ketika itu, Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Maksudnya, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam api neraka ketika berjalan di atas titian siratul mustaqim, pada ketika tergelincirnya kaki orang-orang munafik dan musyrik. Wal'iyadzubillah. Orang kafir dengan orang musyrikin jatuh daripada siratul mustaqim. Kita minta biar kita ni selamat daripadanya. Kemudian maka engkau basuh kakimu yang kiri seperti yang demikian itu. Buat macam tadi jugalah. Dan dibaca olehmu pada ketika itu, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala as-sirati fin nar yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Artinya, dan aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam api neraka ketika berjalan di atas titian siratul mustaqim. Kau tukar makna tadi, atau undur balik Ustaz mula. Bacaan waktu basuh kaki kanan tadi, bacaan ketika kita basuh kaki kanan, Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Maknanya, wahai Tuhanku, tetapkan kakiku ketika berjalan di atas titian siratal mustaqim bersama kaki hamba-hambamu yang saleh. Itu makna yang betul. Ingat betul balik mana ni. Makna yang kedua tadi, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirat. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada tergelincir. Tazilla makna tergelincir kakiku ke dalam api neraka ketika berjalan di atas titian siratul mustaqim, pada ketika tergelincirnya kaki orang-orang munafik dan musyrik. Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada hak yang wajib, hingga setengah betismu. Kita basuh lebih sikit lah daripada buku lali. Itu saja. Hendaklah engkau basuh sekaliannya demikian itu 3 kali. Habislah kita anggota wuduk kita. Bila habis anggota wuduk, kita disunatkan supaya membaca doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung dalam jalsah kita yang qadimah tentang bacaan dalam bacaan yang diajar oleh Nabi selepas berwudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin.